Kisah ini diriwayat oleh seorang sahabat yang menceritakan kisah dia dan bapaknya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, kata Jabir, lamma hadara Uhudun, tatkala sampailah waktu peperangan Uhud. Bila ke peperangan Uhud? Berlakunya peperangan pada hari Sabtu 7 Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Sabtu 7 Syawal tahun 3. Da'ani abi minal lail. Pada malam tu, malam sebelum keluar ke Uhud. Nabi kita keluar ke Uhud pada petang Jumaat. Mana malam tu, malam sebelum dia keluar ke Uhud, ayah dia panggil Jabir. Ayah dia nama Abdullah. Abdullah panggil Jabir, faqal, Jabir, ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir, ayah rasa, tengok ni dialog orang nak mati. Allah beri kepada Jabir karamah, suatu kemuliaan. Dia dapat ilham daripada Allah bahawa dia di antara orang yang awal mati dalam peperangan Uhud. Dia kata, Jabir, aku di antara sahabat-sahabat Nabi yang terawal mati syahid dalam peperangan Uhud. Allahu Akbar. Wa inni la atruku ba'di. Dengar ni, aku tak tinggal selepas daripada aku mati ni, a'azza alayya minka, orang yang paling mulia, paling aku sayangi, paling aku kasihi lebih daripada muhai Jabir. Allahu Akbar. Mulianya Jabir apabila ayah dia bagi pengakuan, orang yang paling mulia, yang sangat aku sayangi selepas pada aku mati ni, mula Jabir. Ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu selepas Nabi. Sebab Nabi tak boleh diatasi. Syarat sempurna iman mesti menyayangi Nabi lebih daripada diri sendiri, lebih daripada keluarga, lebih daripada segala-galanya. Jadi maka ayah dia kata, selepas daripada aku sayangkan Nabi, mulah Jabir. Ingat Jabir, wa inna alayya dainan faqdi. Ini pesanan yang pertama ayah dia, Jabir, ayah ni anak ramai, aku ada hutang, tolonglah bayar hutang aku. Ini ayah dia peka. Tanggungjawab kita dengan makhluk tak lepas. Hutang ni besar tanggungjawab. Wastausi bi akhawatika khairan. Aku pesan, jagalah adik-beradikmu. Kebetulannya Jabir ni dia seorang yang laki-laki. Dia ada adik-beradik lagi. Setengah riwayat kata 7 orang, ada kata 9 orang. Mana 7 ke 9 ramailah. Mana mu ada adik-beradik perempuan 7 orang, 9 orang. Maka aku pesan, mu jaga baik-baik adik-beradikmu. Fa asbahna, Allahu Akbar. Dengar ni tuan-tuan, fa asbahna fa awwala qatilin. Pagi esok dalam peperangan Uhud, ayah dia memang di antara yang terawal mati syahid radhiyallahu anhu. Di akhirnya, seperti kisah yang telah kita sebut dalam kisah yang lepas, kisah hukum kebumikan jenazah dalam satu kubur 2 orang atau 3 orang. Ingat ke tidak? Dalam siri yang lepas, baru je. Ketika sahabat datang mengadu kepada Nabi SAW bahawa mereka kesakitan, luka, ada yang parah dalam peperangan Uhud. Syuhada pula 70 orang. Tanah keras, bagaimana kita nak gali Rasulullah? Maka Nabi SAW membenarkan digali sebuah kubur, 2 orang, 3 orang boleh letak sekali. Jadi kuranglah sikit dia punya tekanan. Wadufina ma'ahu akharu fi qabrin. Jadi kubur Jabir ni dikebumikan bersama dengan seorang lagi sahabat, iaitulah Amr bin al-Jamuh al-Ansari. Dia ni seorang yang sangat rapat dengan Jabir, dengan Abdullah bin Haram al-Ansari. Katanya ipar dia. Jadi ipar dia, orang yang rapat dengan dia, maka mengikut dalam kaedah pun, kita kebumi sekali, orang-orang yang dalam keluarga tak sekali.
Jadi Jabir dikebumikan dengan Amr bin Jamuh. Thumma, kata Jabir, lam tatib nafsi, jiwa aku tidak tenang, an atrukahu ma'al akhar, aku biarkan kubur ayah aku duduk sekali dengan orang lain, walaupun adik-adik dia, walaupun ipar dia. Aku rasa tak senang hati, sebab asal kubur tu setiap orang satu lubang, tapi ni dua orang. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhurin. Maka Jabir pun, wallahu alam, dalam riwayat ada ulama kata boleh jadi Jabir pergi minta izin dengan Nabi SAW nak buka kubur, nak ambil ayah dia pergi letak dari kubur lain sebelah. Mana gali lubang, letak sini, nak letak seorang. Berapa hari? Selepas 6 bulan. Lepas 6 bulan berlakunya Uhud. Fa idza huwa kayaum wada'tuhu hunayatan ghaira uzunih. Bila aku gali tengok, Masya Allah, jasad ayah dia tak berubah seperti hari yang aku kebumikan dia pada hari itu. Ghaira uzuni, kecuali di cuping telinga dia ada riwayat kata rambut dia ya macam kena dimakan oleh tanah sikit. Yang lain-lain tak berubah. Hadza hadisun sahih rawahul Bukhari wa ghairuh. Selesailah riwayat Bukhari. Sekarang ni kita masuk pada riwayat campur-campur. Riwayat yang bercampur makna riwayat banyaklah riwayatnya. Baik, dilalatul hadis. Hadis ni menunjukkan kepada apa? Jawazu nabsil qabri li'illatin mu'tabarah. Harus boleh kita gali kubur semula kerana sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Mana hadis ini menunjukkan harus dibenarkan gali semula kubur kerana beberapa sebab. InsyaAllah di akhir nanti kita akan sebut ada sebab kerana tanah kubur itu tak sesuai, ada sebab kerana orang tu sendiri, ada sebab keluarga dia. 3 sebab ini pihak syariah membenarkan kubur digali balik. Maka itu dia panggil dilalatul hadis. Hadis ini kenapa diletak dalam bab kematian? Sebab dia menunjukkan keharusan membongkar balik kubur kerana beberapa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Baik, kita pergi kepada 10 tajuk perbincangan. Yang pertama, sekali lagi kita kenalkan tuan-tuan dan puan-puan kepada sahibul qissah. Tuan cerita ni, siapa dia? Nama dia Jabir bin Abdullah ataupun bin Abdullah bin Amru bin Haram al-Ansari as-sahabi al-jalil, seorang sahabat yang mulia, yang hebat. Wa min ulama is-sahabah. Jabir ni salah seorang daripada ulama besar di kalangan sahabat. Ayah dia tak benar dia pergi perang Badar dan perang Uhud. Sebab ayah dia nak pergi perang, Jabir mu tunggu rumah, tunggu adik-adikmu. Sebab kalau mati dua-dua, anak-anak aku ni siapa nak jaga? Allahu Akbar. Ayah dia prihatin. Maka dia taat pada ayah dia. Ayah dia tak pernah pergi, tak apa. Mana dia tidak pergi bukan sebab dia malas, dia nak lari daripada peperangan, tapi kerana permintaan ayah dia dan diizinkan oleh Nabi SAW. Berbeza dengan puak munafik tu. Maka ayah dia mati dalam peperangan Uhud, dan Jabir ni baran bi abihi wa akhawatihi. Dia sangat menghormati, berkhidmat dia kepada ayah dia dan adik-adik perempuan dia. Dia tak sebut mak dia, boleh jadi mak dia mati awal. Wallahu alam, sebab dalam riwayat tak kata mak Jabir siapa, di mana ibu dia. Dia kata ayah dia dengan adik-adik dia. Sehingga kan Jabir radhiyallahu anhu betapa prihatinnya dia, tazawwaja imra'atan sayyiban litar'a akhawata. Jabir kahwin dengan seorang janda. Dia tak berani nak kahwin dengan anak-anak muda, takut anak muda ni muda juga, setarah dengan adik-adik dia, nanti dia budak-budak tu tak dengar kata. Jadi Jabir kahwin dengan janda. Kita kata orang berumur lah sikit, kan? Dia tak tahu umur tua. Yang betul sayyiban, bukan anak dara. Dia kahwin dengan janda, tujuannya supaya kakak ni boleh mendidik adik-adik perempuan yang 7-9 orang tadi.
Kata Jabir radhiyallahu anhu, ghazawtu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam 19 ghazwah. Aku ikut peperangan dengan Nabi 19 peperangan, tapi aku tak pergi Uhud, Badar dengan Uhud. Sebab ayah dia tak benar. Falamma qutil, apabila ayah dia sudah mati syahid, tak pernah lagi aku tak ikut Nabi berperang radhiyallahu anhu. Qala Hisham bin Urwah, ra'aitu li Jabir bin Abdullah halaqah fil masjid. Aku tengok Jabir ni ada halaqah ilmu. Dia duduk mengajar di masjid Nabi dan ramai murid-murid dia radhiyallahu anhu. Itu Jabir. Sekarang ni kita berpindah pula kepada ayah dia. Siapakah ayah dia? Waliduhu man huwa? Ayah dia nama Abdullah bin Amru bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji As-Salami. Walidu Jabir. Dia ni salah seorang daripada Ahlul Aqabah. Tengok ni. Orang yang hadir ikat setia dengan Nabi di Bai'atul Aqabah di Mekah sebelum hijrah. Ahli Badar. Wa kana minan nuqaba, salah seorang daripada Isnai Asyara Naqiban, ketua Ansar yang pergi jumpa Nabi, dan salah seorang daripada syuhada dalam peperangan Uhud radhiyallahu anhu wa arda. Kata Jabir duduk di rumah tunggu adik-adik dia. Ayah dia minta dia jaga rumah, jangan pergi perang. Qutila abi, pada pagi Uhud aku dapat maklumat ayah aku sudah syahid. Allahu akbar. Faqbaltu. Jadi aku pun dengar ayah dia mati syahid, dia pun pergi ke Uhud. Sampai-sampai dia tengok ayah dia duduk musyajja, mana ditudung mayat ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila aku pergi dekat nak buka tengok muka ayah aku, sahabat-sahabat Nabi larang. Jabir, la tshuf. Mu jangan tengok Jabir. Sebab muka ayah dia telah dirusakkan oleh puak kafir. Mana dia orang ni buat muslah. Muslah ni mana foto-foto kerak. Jadi takut Jabir sedih lah tengok ayah dia. Kita dengar berasa sedih. Bila Jabir tengokkan Nabi, Nabi tak larang. Nabi tak larang. Boleh jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu Jabir ni seorang yang jalad, mempunyai kekuatan jiwa, tidak mudah kata kecut perut. Nabi benar dia tengok muka ayah dia. Allahu akbar. Dia buka tengok. Ya Rabbi. Falamma rufi' qala Allahu akbar. Setelah diusung mayat ayah dia, Jabir nak ambil jenazah ayah dia ni, nak balik ke bumi di kampung dia di Bani Salamah, dekat dengan Masjid 7 tu. Nak pergi ke bumi di sana, di perkampungan dia. Falamma rufi', tatkala diangkat jenazah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma zalatil malaikatu hafatan bi ajnitiha hatta rufi'. Allahu akbar. Nabi kata malaikat duk tudung dengan sayap dia. Malaikat tudung. Sayap malaikat tu tudung jenazah-jenazah Uhud ni supaya tak kena panas, sehinggalah diangkat. Bila kamu angkat, malaikat pun tutuplah sayap dia. Mulianya para syuhada, orang mati syahid. Thumma laqiyani ba'da ayyam. Selepas beberapa hari Uhud, Nabi jumpa dengan Jabir. Faqal, ay bunayya ala ubashiruk. Wahai anakku. Jadi Nabi panggil Jabir tu anak sebab orang muda. Wahai anakku, aku nak beri khabar gembira kepadamu. Aku dapat wahyu daripada Allah. Inna Allah Ta'ala ahya abaka. Setelah ruh ayah dia naik, maka Allah Ta'ala tanya ayahmu, tamannah. Abdullah bin Haram, mu nak apa? Mu nak minta apa? Masya Allah. Qala ya Rabbi atamanna ya Rabbi an tu'ida ruhi wa taruddani ila dunya hatta uqtala marratan ukhra. Subhanallah. Ya Rabbi, minta hantar balik ruh saya. Saya nak balik semula ke dunia untuk berperang lagi biar aku mati syahid. Sebab dia tengok besarnya pahala mati syahid.
Qala firman Allah Ta'ala, inni qadaitu annahum ilaiha la yurja'un. Allah kata, mana-mana yang sudah mati tak boleh balik lagi ke dunia. Jangan kata, kita dah sibuk hari ni, roh balik semula. Tak balik dah dia. Tak boleh balik dah, dia duduk di alam dia sendiri. Cerita ni dalam Sifatus Safwah. Maka itulah kelebihannya Abdullah bin Haram, dan banyak lagi lah kalau kita nak tengok tentang kelebihan orang mati syahid. Ruh duduk dalam burung warna hijau, duduk berterbang di bawah aras. Bebas dia orang ni. Minta nak mati syahid, minta nak balik semula ke dunia, Allah kata tak payah balik. Aku akan sampaikan maklumat ini kepada hamba di dunia. Kerana itulah turunnya ayat Quran, jangan kamu sangka orang mati syahid tu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kata orang mati syahid tu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, di alam dia lah, alam syuhada, alam barzakh. Di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki, maknanya dia duduk di alam dia. Jadi sekarang itulah orang mati syahid, kita tak kata mati saja, kita kata mati syahid. Sebab dia ada label khas untuk pokok dia. Radhiyallahu anhum wa an jami'is sahaba wa an jami'is syuhada'il Islam.